Tiga soalan yang kita akan jawab di sini iaitu yang pertama, apakah maksud masalah bukan inventif? Yang kedua, contoh masalah bukan inventif. Dan yang ketiga, proses penyelesaian masalah bukan inventif. Pergi kepada soalan yang pertama iaitu maksud masalah bukan inventif. Masalah yang tiada kesan sampingan apabila diselesaikan. Sebagai contoh, pisau tumpul. Ada tak contoh-contoh lain yang kita boleh berikan? Contoh lain ialah mentol terbakar. Bila mentol terbakar, penyelesaiannya adalah menukarkan mentol kepada mentol yang baru. Anda ingat lagi berapa langkah proses penyelesaian masalah bukan inventif? Langkah yang pertama ialah mengenal pasti masalah. Masalah yang kita kenal pasti, kita ambil contoh pisau tumpul yang kita telah buat di atas tadi. Seterusnya, langkah kedua ialah menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Kita buat senarai pilihan untuk menyelesaikan masalah. Pertama, beli pisau yang baru. Atau kedua, pinjam pisau jiran. Ataupun yang ketiga, asah pisau supaya menjadi tajam. Langkah ketiga ialah membuat pilihan. Daripada tiga senarai pilihan penyelesaian masalah, kita pilih satu pilihan yang paling sesuai untuk kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah pisau tumpul. Langkah keempat ialah melaksanakan pilihan yang telah kita pilih di langkah yang ketiga tadi. Dan seterusnya, yang kelima ialah menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya ataupun tidak. Jika masalah tidak berjaya diselesaikan, kita akan ulang semula langkah kedua dan jalan penyelesaian yang ada dan cuba membuat pilihan yang lain pula. Seterusnya, soalan berkaitan dengan masalah inventif. Apakah maksud masalah inventif? Ya, masalah yang mempunyai kesan sampingan bila penambahbaikan dilakukan. Contohnya, meja yang tidak dapat menampung beban. Soalan seterusnya berkenaan proses penyelesaian masalah inventif. Fasa pertama ialah analisis punca masalah dan mempunyai kaitan dengan analisis fungsi. Sebagai contoh, kita ambil produk meja. Analisis dilakukan dengan menjelaskan fungsi setiap bahagian sebuah meja. Fasa kedua pula ialah model masalah dan penerangan berkaitan ialah pencanggahan fizikal. Konsep pencanggahan fizikal digunakan dalam model ini. Contohnya, meja perlu berat untuk menjadi lebih kuat bagi menampung beban yang tinggi dan perlu ringan untuk mudah dialihkan. Fasa yang ketiga ialah kaedah penyelesaian, iaitu pemilihan kaedah penyelesaian yang sesuai. Terdapat dua kaedah penyelesaian iaitu kaedah pemisahan ruang dan masa. Kita hanya perlu memilih salah satu kaedah pemisahan ini untuk menyelesaikan masalah inventif. Fasa yang keempat ialah model penyelesaian, di mana kaedah penyelesaian spesifik akan dipilih dalam fasa ini. Setiap kaedah pemisahan dibekalkan dengan pilihan-pilihan prinsip inventif. Mudah saja kan latihan tadi? Sebelum berakhir, kita ingat kembali apa yang perlu anda tahu dalam topik ini. Sekian sahaja untuk kali ini. Jangan lupa buat latihan yang cikgu bagi tadi.